Assalamualaikum. Hai semua. Rasanya masih belum terlambat nak ucap selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin untuk semua followers-followers tersayang. Tutorial kali ni Umi nak share resipi istimewa yang memang wajib adalah di musim-musim perayaan, iaitu rendang. Dan kebiasaannya rendang daginglah yang selalu menjadi juadah utama, terutama bila tiba Hari Raya. Ianya sedap dimakan dengan nasi putih, lemang, ketupat. Makan dengan nasi lemak pun sedap. Rendang daging yang dimasak sempurna akan makin naik rasa kesedapannya. Tekstur daging pun lembut dan kuah rendangnya akan lebih bertahan lama. Masak rendang ni mudah je, campak-campak je bahannya. Cuma Pak nak menyiapkan bahan-bahannya tu yang makan masa sikit. Hasilnya tengok tu, nampak sungguh menyelerakan kan? Bau aroma rempah ratusnya yang pelbagai tu membuatkan rasa rendang ni lebih istimewa. Tekstur dagingnya pun lembut mat. Memang ngam padu sungguh, berkena pula dengan lemang yang lembut berlemak ni. Memang menambah-nambah makan. Untuk buat rendang ni, bahan penting yang memang wajib ada ialah santan. Yang terbaik guna santan fresh yang diperah. Umi pakai 3 biji kelapa tua untuk 2 kilo daging. Bagi dapatkan hasil santan yang lebih pekat dan lebih berlemak, rendam sekejap kelapa parut dalam air panas yang telah dididihkan. Biarkan seketika hingga suam-suam kuku. Barulah di blend halus. Kemudian perah. Dapatkan parti santan pekatnya. Hampas kelapa parut tu jangan dibuang dulu ya. Masukkan semula dalam blender untuk kita ambil santan cairnya pula. Untuk santan cair ni, kisaran pertama tu pakai air biasa je. Tak perlu air panas pun. Cuma untuk kisaran kali kedua ni, sebab kelapa ni banyak, jadi Umi kisar 4 kali. 2 kali untuk dapatkan santan pekat dan 2 kali lagi untuk dapatkan santan cair. Jadi kiranya yang keempat tu Umi akan gunakan semula santan cair yang telah diperah untuk dapatkan hasil santan cair yang lebih pekat sedikit berbanding kalau kita gunakan air biasa. Dah siap perah santan pekat dan santan cair tu, ketepikan dahulu. Dalam pan atau kuali kecil, sangaikan sekejap 2 sudu besar jintan manis, 2 sudu besar jintan halus, 3 sudu besar biji ketumbar dan 1 sudu besar lada hitam. Rempah-rempah ratus ni sangai tanpa minyak hinggalah naik bau aroma rempahnya dan bertukar warna coklat kepirangan sedikit. Lagi naiklah aroma wangi bauan rempah ratus ni bila kita tumis nanti, dan rempah ratus ni pun akan lebih terasa ringan. Kemudian masukkan rempah-rempah ratus tu ke dalam blender kering untuk kita kisarkan dia, ataupun masukkan dalam blender khas tanpa letak air. Buatlah rempah ratus homemade ni je untuk rendang, lagi sedap dan lebih jimat. Kisar tu tak perlu halus sangat, biar masih ada sedikit tekstur yang kasar-kasar gitu. Siap dah rempah homemade untuk rendang kita ni. Untuk bahan-bahan yang nak dikisar, ambil dalam 7 biji bawang merah kecil yang berwarna purple gelap ni, orang panggil bawang India. Potongkan kasar-kasar je sebab nanti kita nak kisar halus. Kemudian 1 labu bawang putih. Yang ini ada lebih kurang 12 ulas bawang putih. Potongkan je sama kasar-kasar gitu sebab nanti kita nak kisar juga. Kemudian letakkan dalam 1 piring atau talam yang kecil, mudah kita nak kisar nanti. Kemudian ambil dalam 2 inci lengkuas, halia dalam 3,5 inci. Kemudian 6 ke 8 batang serai. Serai ni saiz kecil-kecil, jadi Umi lebihkan sedikit. Potong serong-serong kecil sedikit gitu, mudah nanti kita nak kisar bagi halus. Kemudian 1 inci kunyit hidup. Nak lagi sedap rendang kita, gunakan kunyit hidup berbanding kunyit serbuk tu. Siap bahan-bahan untuk dikisar halus ni, letak ke tepi dahulu. Bahan seterusnya 4 helai daun kunyit. Daun yang satu ni memang wajiblah letak untuk buat rendang. Buang tangkai bahagian tengahnya tu. Kemudian hiris halus-halus macam kita nak hiris bunga rampai tu.
Dah siap hiris halus, masukkan dalam satu mangkuk dan ketepikan dahulu. Yang ni gula Melaka, Umi akan masukkan dalam rendang nanti. Langkah pertama ni, kisarkan dahulu bawang putih dan halia yang telah dipotong kasar tadi dengan sedikit air. Air tu agak-agak je, tak perlu banyak sangat. Blend halus dua bahan ni bagi lumat. Kemudian masukkan 2 kilo daging lembu dalam pressure cooker. Daging tu potong saiz besar-besar sikit, melawan urat ya. Potong saiz besar ni sebab kita nak masak lama bersama kuah rendang. Jadi tak adalah nanti daging ni hancur sangat. Untuk buat rendang daging ni, yang terbaik gunakan daging batang pinang ataupun daging premium bahagian yang cepat empuk. Masukkan bahan kisaran dan tambah sedikit air, agak-agak je paras atas daging tu. Gaul sebati dan masak dalam pressure cooker. Tekan function tendons atau meat. Masa tu letaklah dalam 20 minit sahaja. Sebab kita nak daging tu half cook. Nanti kita akan sambung masak sepenuhnya bersama kuah rendang. Proses ni lebih mudah lah. Cepat sikit siap masak rendang bila kita masak nanti. Sementara tunggu daging siap, kisarkan bawang merah kecil, campak sekali lengkuas, serai, kunyit basah, 5 biji buah keras, 30 batang cili kering, rebus dan buang bijinya. Tambah air tu agak-agak lah, asal boleh dikisar je. Blend bagi bahan-bahan kisar ni betul-betul lumat dan halus. Sebab blender Umi ni kecil, jadinya Umi kisar 2 kali bagi cili dan serai tu betul-betul lumat. Panaskan minyak yang mencukupi. Tumis dahulu rempah 4 sekawan, iaitu 1 batang kayu manis, 4 buah pelaga, 3 bunga cengkeh, 2 bunga lawang. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dikisar halus tadi. Gaul bagi sebati dengan minyak. Kemudian masukkan pula rempah ratus yang telah kita sangai dan kisar kering tu. Tambah 1 sudu besar sahaja rempah kari daging. Umi guna cap adabi. Gaulkan bahan-bahan rempah ratus bersama bahan tumisan tu. Kemudian kita nak masak lama lagi ya, hingga ianya betul-betul pecah minyak. Boleh nampak minyak terbit di permukaan tu dan bahan tumis tu nampak bertukar warna gelap sedikit. Tutup tudung kuali, biarkan ia masak dengan api sederhana besar. Sesekali boleh buka penutup kuali. Gaul bagi rempah ratusnya masak sekata, tak berkerak di bahagian bawah. Dikuatiri hangus pula kan. Minyak tu memang Umi lebihkan sedikit. Bagi rempah ratus dan lada kering tu betul-betul masak hinggalah terbit minyak. Tengok tu rempah dah masak sempurna. Bau aroma rempah ratusnya pun membangkitkan selera sungguh. Wangi je aroma bila kita masukkan pelbagai jenis rempah ratus asli. Ni bukan yang ready made tau. Gaulkan sekejap bagi bercampur mesra dan sebati. Kemudian masukkan daging yang dah separuh masak tadi. Kemudian Umi tuangkan juga sedikit air rebusan daging tu juga ya. Bagi merasa manis daging tu. Tak perlu tuang semua. Dalam satu mangkuk sedang gitu dah mencukupi. Gaul bagi daging-daging tu berendam dengan kuah rendang. Kemudian Umi akan sambung masak lagi. Bagi air daging tadi tu mengering sedikit. Barulah nanti kita tuangkan santan pula. Boleh tutup tudung periuk tu supaya kuah tu tak mercik-rcik keluar. Waktu ni dah boleh masukkan 1 ketul gula Melaka. Umi nak balancekan rasa pedas-pedas dan sedikit rasa manis dari gula Melaka tu. Umi letak dalam 1 ketul yang sedang gitu je. Campak 1 asam keping juga dan sambung masak lagi. Fungsi asam keping tu dia tak memberi rasa masam pun pada kuah rendang kita ni. Cuma dia nak balancekan rasa rendang ni. Tutupkan tudung kuali, sambung masak lagi. Waktu ni kita boleh nampak ya, kuah rendang dah semakin pekat. Air rebusan tu dah semakin mengering dan meresap dalam isi daging. Warna kuah rendang tu pun dah nampak gelap sedikit kan bila kita letak gula Melaka tu. Tambah pula dimasukkan dengan rempah ratus yang berwarna gelap gitu tadi kan. Memang menaikkan lagi seri warna rendang daging ni.
Kemudian masukkan santan pekat yang kita dah perahkan awal-awal tadi dari 3 biji kelapa parut. Santan pekat ni memang Umi lebihkan sedikit. Lagi merasalah lemak rendang ni nanti. Gaul sekejap bagi santannya bercampur mesra bersama rencah rendang. Masukkan pula santan cair. Santan cair ni Umi tak gunakan semua, pakai separuh je dari yang kita dah perah tadi. Kemudian masukkan 4 sudu besar kerisik. Kerisik ni pastikan yang tidak berbau tengik ya, yang masih fresh. Dan kalau boleh cari yang berwarna gelap-gelap sedikit. Barulah lebih menarik rendang dan rasa pun bertambah-tambah sedap. Kerisik ni memang wajiblah letak kalau buat menu rendang ni. Gaul bagi sebati supaya kerisiknya tu sekata dengan kuah rendang. Kemudian perasakan dengan garam secukupnya. Garam tu agak-agak, jangan letak banyak sangat untuk permulaan ni. Sebab bila kuah rendang ni semakin mengering nanti, masin tu akan lebih terasa. Gaul bagi garam sebati dan bolehlah tutup tudung kuali. Semua bahan-bahan dah masuk, kecuali daun limau purut dan daun kunyit tu akhir nanti baru letak. Biarkan je daging masak hingga betul-betul lembut dan empuk. Kuah rendang pun dah nampak semakin pekat dan kering tu. Bila dimasak lama ni, sesekali kena buka tudung kuali dan gaul. Bagi rendangnya masak sekata. Kuah dah nampak pekat tu, barulah campakkan daun limau purut dan juga daun kunyit yang telah kita hiris halus tadi. Daun kunyit tu Umi lebihkan sikit bagi tambah aroma wangi dan rasa rendang kita akan lebih sedap. Gaul sebati, Umi nak bagi kering sedikit lagi kuah rendang ni, dan daging dah nampak empuk tu. Versi rendang Umi kali ni tak terlalu kering sangat. Ianya agak berkuah. Kalau nak dibandingkan dengan rendang tu yang kena kering-kering tu kan, yang ini nampak berkuah, pekat, likat gitu. Tutupkan sekejap tudung kuali. Umi nak bagi kering sedikit je lagi. Lebih kurang ginilah. Dah nampak pekat, likat. Lagi satu sebab kita masukkan buah keras tadi, fungsinya pun sama untuk pekatkan kuah rendang ni dan bagi tambah rasa berlemak. Kuah rendang dah nampak pekat, likat gitu. Siap dah lah. Cuba rasa kalau andai ada tak cukup apa-apa bahan, boleh tambahkan lagi ya. Dah siap ni, bolehlah hidang panas-panas. Umi taburkan dengan sedikit lagi hiasan daun kunyit sebagai penyeri kepada rendang kita ni. Rendang daging dah siap ni. Umi potongkan lemang ni. Atau boleh juga makan dengan ketupat palas, ketupat biasa, nasi empit. Makanlah bersama dengan rendang daging berkuah Umi tu. Makan panas-panas. Hai, racik sungguh rasanya. Ngam dengan rasa berempahnya tu. Bau pun wangi semerbak. Masih panas-panas lagi ni. Umi nak rasmikan satu dululah. Jom cuba. Kot ada yang nak buat untuk tetamu-tetamu di musim perayaan ni. Selamat mencuba. Sekian saja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lepaskan peluang untuk subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka dengan resipi Umi. Assalamualaikum. Bye.